Subhanahu wa taala kepada khusus kepada umat Nabi Muhammad, yakni kepada kita semua, antara yang lain ialah diberikan keistimewaan oleh Allah pada bulan-bulan yang tertentu, pada hari-hari yang tertentu, dan pada waktu-waktu yang tertentu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran, "Innallaha yakhluqu ma yasha'u wa yakhtaru ma kana lahumul khiyara." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan semua ciptaan. Wa yakhluqu ma yasha'. Allah menjadikan apapun yang dikehendaki oleh Allah. Wa yakhtaru ma kana lahumul khiyara. Dan Allah mendahulukan ataupun memilih sebahagiannya adalah melebihi daripada sebahagian yang lain. Ini adalah sunnatullah dalam penciptaan makhluk. Di antara perkara sunnatullah ialah ada melebihkan di antara satu dengan yang lain. Kita lihat bagaimana penciptaan Allah Subhanahu wa taala terhadap bumi, langit dan juga sebagainya, syurga, neraka. Syurga juga ada tingkat-tingkatnya. Kita semua insya-Allah biiznillah akan tergolong daripada kalangan ahli syurga, dan tingkatannya juga adalah berbeza mengikut kepada amal ibadah kita. Sudah pasti kita takkan sama tingkatnya syurga bersama dengan Rasulullah, sebab itu adalah syurga yang paling tertinggi. Begitu juga neraka, wal'iyadzubillah. Moga-moga kita tidak tergolong daripada kalangan ahli neraka. Juga mempunyai tingkat-tingkat yang berbeza. Dalam Al-Quran Allah sebutkan cerita tentang orang munafik. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik adalah di tingkat yang paling bawah dalam syurga. Di tingkat yang paling bawah daripada neraka. Maknanya apa? Ada tingkat dalam neraka. Begitu Allah Ta'ala menciptakan syurga, ada tingkat-tingkatnya, ada peringkatnya. Begitu juga Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan neraka, juga ada tingkatnya. Begitu juga Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan langit, juga ada tingkat-tingkatnya. Bumi juga ada tahap-tahap tingkatnya. Ada juga daripada tempat bumi, seluruh bumi ini adalah yang diciptakan oleh Allah. Tetapi yang paling dimuliakan adalah bumi Makkah dan Madinah. Inilah sunnatullah dalam penciptaan sesuatu. Ada satu sebahagian melebihi daripada yang lain. Dalam Allah menciptakan manusia sebagai contoh, ada juga tingkat-tingkatannya. Para anbiya tak sama dengan manusia biasa. Para rasul tak sama dengan para nabi. Rasul ulul azmi tak sama dengan rasul yang biasa. Tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'din. Dalam Quran Allah bagi tahu tilkar rusul, mereka para rasul, faddalna ba'dahum ala ba'din. Sebahagian daripada mereka diutamakan daripada yang lain. Jadi ada tingkatan-tingkatan, yang ini darjah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dalam penciptaan masa dan juga waktu. Ada waktu yang kemuliaannya tak sama dengan waktu-waktu yang lain. Hari yang tak sama kemuliaan dengan kedudukannya pada hari-hari yang lain. Hari Jumaat sebagai contoh, Nabi bersabda dalam hadis, "Inna afdalu ayyamikum yaumul jum'ah fa'akthiru alayya salatu fi." Sesungguhnya hari yang paling afdal bagi kamu adalah hari Jumaat, maka memperbanyakkanlah selawat kepada aku pada hari tersebut. Yakni hari Jumaat adalah hari yang dimuliakan daripada hari-hari yang lain. Begitu juga waktu. Kita sembahyang maghrib, lepas daripada pahala sembahyang maghrib tak sama dengan pahala sembahyang subuh, tak sama dengan pahala sembahyang asar. Kerana apa? Kerana berbezanya mujahadah, berbezanya kesanggupan, berbezanya pengorbanan kepada orang yang sembahyang subuh dan orang yang sembahyang maghrib. Begitu juga kita sembahyang qabliyah maghrib tadi contohnya, tak sama dengan pahalanya bila mana kita sembahyang qabliyah subuh. Kan, qabliyah subuh dijanjikan dunia dan juga segala isinya. Sebab apa? Sebab kemuliaan waktu tersebut. Kita sembahyang 2 rakaat pada waktu sekarang tak sama kemuliaan dengan 2 rakaat yang kita sembahyang pada 1/3 malam yang terakhir. Kerana apa? Kerana perbezaan kemuliaan waktu tersebut. Begitu jugalah Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan hari-hari, menjadikan bulan,
daripada bulan Ramadan, kemuliaannya adalah pada bulan-bulan haram yang dipanggil sebagai bulan haram. Allah sebut dalam Al-Quran, difirmankan dalam Al-Quran, inna iddatash syuhur indallahi 12 syahran fi kitabillahi minha arba'atun hurum. Sesungguhnya iddatash syuhur, bilangan bulan-bulan di sisi Allah ada 12 bulan. Minha arba'atun hurum, daripada 12 bulan tersebut 4 bulan dipanggil sebagai bulan haram. Jadi maknanya ada kemuliaan pada bulan haram. Fala tazlimu anfusakum fihin, fala tazlimu fihinna anfusakum, dan jangan kamu menzalimi diri kamu dalam bulan tersebut. Bukan bermakna pada bulan yang lain boleh zalimi diri, cuma diminta jaga dalam bulan haram ni, tidak. Tapi Allah Ta'ala menegaskan pada 4 bulan ini jangan sesekali menzalimi diri. Antara bentuk menzalimi diri adalah dengan membuat perkara-perkara yang tidak diredai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak menunaikan hak kewajiban kita terhadap Allah, melanggar perjanjian kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bahagian daripada menzalimi diri kita. Fala tazlimu fihinna anfusakum. Kenapa secara khusus dalam 4 bulan yang dipanggil sebagai bulan haram Allah kata jangan kamu menzalimi diri kamu pada bulan-bulan tersebut? Kerana kemuliaan yang ada pada bulan tersebut. Kita kan maklum, kalau dengan ketaatan yang kita lakukan pada bulan Ramadan tak sama dengan ketaatan yang kita lakukan pada sekarang. Pahalanya juga berbeza. Begitu juga sebaliknya, dosanya juga berbeza. Kerana apa? Kerana kemuliaan waktu tersebut adalah waktu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu jugalah hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, yang hendak saya simpulkan sebagai pendahuluan hari ini, keberadaannya kita sekarang adalah di dalam bulan Zulqa'dah, yakni salah satu daripada bulan-bulan haram yang termasuk dalam ayat Al-Quran yang Allah sebut fala tazlimu fihinna anfusakum. Jangan sesekali kamu menzalimi diri kamu pada bulan-bulan tersebut, yang mana bulan-bulan 4 bulan tersebut diawali dengan bulan Zulqa'dah yang kita sedang duduki sekarang. Bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan juga Rajab. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan juga bulan Rajab. Zulqa'dah, Zulhijjah dan Rajab, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram ini berturut-turut. Kalau bulan Rajab dia agak jauh sedikit. Inilah 4 bulan yang dikenali sebagai Ashhurul Hurum, yakni bulan-bulan haram. Yang dimaksudkan dengan haram kerana pada zaman Rasulullah SAW pada bulan-bulan ini diharamkan untuk berperang. Dan antara sebab yang lain adalah kerana kemuliaan bulan tersebut dinamakan sebagai Ashhurul Hurum. Oleh yang demikian hadirin hadirat dirahmati oleh Allah, saya memperingatkan kepada diri saya sendiri terlebih dahulu dan juga kepada seluruh hadirin hadirat orang-orang soleh yang berada di hadapan saya, moga-moga kita tergolong daripada kalangan orang-orang yang menjaga kemuliaan kepada sesuatu yang Allah muliakan. Jadi kalaulah dengan kita tidak menjagakan kepada sesuatu yang telah sedia kala Allah muliakan, maka ketika itu kita telah meletakkan diri ke dalam kebinasaan. Oleh yang demikian, sama-samalah kita memperbanyakkan ibadah dalam bulan-bulan haram yang diberkati oleh Allah. Moga-moga juga kita tergolong daripada kalangan orang-orang yang dapat mengekalkan segala bentuk ketakwaan, bukan sahaja dalam bulan-bulan haram, bukan sahaja dalam bulan Ramadan, tetapi sepanjang tahun di mana pun kita berada, insya-Allah biiznillah. Kita akan sambung perbincangan daripada kitab Bidayatul Hidayah. Perbincangan kita yang lepas adalah masih lagi dalam bab yang pertama, bab yang menceritakan tentang adab-adab mempelajari ilmu dan adab-adab kepada orang yang mengajarkan ilmu. Disebutkan dalam muka surat 17 yang terakhir kita bincang, disebutkan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah berkaitan dengan 3 keadaan golongan yang menuntut ilmu. 3 keadaan golongan yang menuntut ilmu ini bahagian daripada adab-adab sebagai seorang penuntut ilmu. Yang dipanggil sebagai penuntut ilmu bukanlah bermakna kepada orang yang duduk dalam sekolah ke universiti ke di pengajian pondok dan sebagainya, tapi kita semua adalah golongan penuntut ilmu.
Kita pun duduk kuliah maghrib adalah untuk dapatkan ilmu, bukannya untuk niat untuk sahaja tak nak balik rumah, sahaja tak nak dengar isteri bebel kat rumah dan juga sebagainya. Tapi kalau ada niat macam tu, janganlah niat macam tu. Niat tahiyatul masjid, niat datang duduk di tempat yang dimuliakan oleh Allah, niat untuk datang mempelajari ilmu, maka insya-Allah kita tergolong daripada bahagian daripada penuntut ilmu. Disebutkan di sini orang-orang yang menuntut ilmu ada 3 golongan, 3 bahagian. Dan kita boleh meneliti dalam bahagian manakah tergolongnya kita daripada 3 bahagian yang akan disebutkan. Bahagian yang pertama disebutkan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah, orang yang mencari ilmu untuk menjadikannya sebagai bekalan ke negeri akhirat. Maka dia tidak berniat dengan mencari ilmu kecuali hanya keredaan Allah Subhanahu wa taala dan juga untuk mendapat kemenangan di hari akhirat. Maka orang ini termasuk di dalam golongan orang yang beruntung. Kita berdoa kepada Allah, moga-moga kita tergolong daripada kalangan orang yang bahagian yang pertama, iaitu mempelajari ilmu hanya untuk mendapat keredaan Allah Subhanahu wa taala, hanya untuk mendapat kemenangan di hari akhirat, bukan dengan tujuan-tujuan keduniaan yang lain. Maka inilah dipanggil sebagai ulamaul akhirah, yang lahir daripada orang-orang yang bersifat sedemikian ketika mana mereka belajar ilmu. Maka merekalah yang akan mendapat title sebagai ulamaul akhirah, alimul akhirah. Maknanya orang-orang yang berilmu kerana urusan akhirat. Maknanya kalau ada ulama al-akhirah, lawannya ada juga ulama dunia yang kita akan bincang nanti di bawah. Bahagian daripada sifat orang-orang yang mempunyai pangkat ataupun title ulamaul akhirah, pertama disebutkan adalah mencari ilmu, tidak lain tidak bukan hanya kerana keredaan Allah, bukan dengan apa yang dijanjikan kepada ilmu yang dipelajari, bukan untuk mendapatkan tempat yang ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada ilmu yang dipelajari. Kerana apa? Dalam agama kita, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Quran tentang martabat orang yang berilmu. Kan? Hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun? Adakah sama orang-orang yang berilmu dan orang-orang yang tak berilmu? Maknanya tak sama dia punya darjatnya di sisi Allah. Yarfa'ullahu alladhina amanu minkum wal ladhina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala mengangkat darajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang alim. Maknanya di Quran sendiri menyebutkan tentang kedudukan orang-orang alim di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis juga tidak terkira banyaknya kedudukan yang ditawarkan oleh syariat kita kepada orang-orang alim. Sebagai seorang yang mencari ilmu kerana keredaan Allah, dia seharusnya tidak mencari ilmu tersebut untuk mendapatkan apa yang ditawarkan daripada ilmu yang dipelajari tadi. Adakah yang diniatkan daripada ilmu yang dipelajari iaitu mendapatkan darjat di sisi Allah Subhanahu wa taala, iaitu untuk mendapatkan pandangan daripada orang ramai supaya dapat dibezakan antara dia yang menuntut ilmu dengan orang yang tak menuntut ilmu. Maka ini bahagian daripada sifat yang boleh menyebabkan adanya sifat takabbur, sifat ujub, sifat memandang rendah kepada orang lain, sifat merasakan pandangannya adalah pandangan yang maksum, sifat merasakan semua orang-orang lain adalah salah, yang betul hanya pandangan dia, yang betul hanyalah apa hukum yang dia sampaikan, kerana tidak mempelajari ilmu semata-mata untuk mendapat keredaan Allah Subhanahu wa taala. Bahagian yang lepas kita telah ceritakan bahawa syaitan yang merupakan musuh tradisi kepada kita, dia akan sentiasa menghasut setiap orang dengan kadar iman orang tersebut. Sebab syaitan ni dia ada nama-nama dia, hadirin hadirat dirahmati oleh Allah. Dia ada tugas-tugasnya. Kalau kita buka kitab-kitab akidah Islamiah yang membincangkan tentang perkara-perkara ghaibiyat, perkara-perkara yang kita tak nampak, di situ ulama kita bincang bagaimana syaitan ini dia ada tugas-tugasnya masing-masing, dan dia ada
pasukan-pasukan dia masing-masing untuk dihantar kepada golongan-golongan yang tertentu. Maka syaitan yang dihantar kepada kita, kepada saya contohnya, tak sama dengan syaitan yang dihantar kepada tuan-tuan di hadapan. Semua dari kita berbeza kedudukan iman kita. Iman ni kan bertambah dan juga berkurang. Iman kita tak sama dengan iman orang-orang zaman dahulu, ulama-ulama zaman dahulu, orang-orang soleh zaman dahulu, para sahabat Nabi contohnya. Maka syaitan yang dihantar untuk menghasut kepada manusia ini juga bermacam-macam. Ada yang dihantar hanya satu paku, ada yang 3 paku, ada yang general, ada yang dihantar iblis sendiri yang datang. Yang ni general kepada syaitan itu sendiri yang datang. Sebab dia tak boleh dikacau oleh orang-orang syaitan-syaitan yang 1 paku, 2 paku ni tak boleh buat apa dengan dia. Yang ni dia hantar iblis baru boleh selesaikan dia. Ada satu kisah seorang sahabat Nabi SAW. Dia pernah dikejutkan daripada terqada subuh. Yang ni dikejutkan daripada tidur kerana takut terqada subuh. Siapa yang kejutkan? Iblis kejutkan. Iblis kejutkan seorang sahabat Nabi, kejutkan supaya bangun tidur, supaya tak qada waktu subuh. Ini apa punya kerja iblis ni? Bukankah dia lagi senang kalau orang qada subuh? Bukankah dia lagi senang kalau orang tak sembahyang subuh? Tapi kenapa dikejutkan? Ni yang saya nak ceritakan bahawa martabat iman kita adalah berbeza-beza. Dikejutkan oleh iblis sahabat Nabi SAW tadi, supaya apa? Supaya iblis lebih takut kalau dia terqada subuh daripada dia sembahyang subuh. Sebab apa? Sebab kalau orang tadi terqada subuh, sepanjang harinya dia akan menangis bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sepanjang harinya akan dipenuhi dengan istighfar, dengan sembahyang taubat, dengan segala macam munajat, kerana merasa dirinya sangat zalim, kerana merasa dirinya sangat bersalah. Sepanjang harinya adalah berzikir, beribadah, beristighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, hanya semata-mata kerana qada subuh. Maka perkara tersebut sangat diberati oleh iblis, sangat menjadi beban kepada iblis. Kata iblis, lebih baik aku suruh dia sembahyang. Kerana kalau dia sembahyang, sekurang-kurangnya tidaklah sampai beristighfar sepanjang hari. Dari istighfar seorang manusia sepanjang hari adalah menjadi lebih berat kepada iblis. Ini adalah kerana apa? Tapi kalau kita yang tak bangun, memang iblis tak kejut pun. Sebab kita pun Allah ucapkan berapa kali istighfar, kalau terqada subuh pun kita tak tahu. Jadi iblis pun tak takut kalau kita terqada subuh. Ini bahagian daripada apa? Bahagian daripada perbezaan darjat iman. Ada lagi seorang soleh pada zaman dahulu. Ini bahagian yang saya nak sebutkan. Orang-orang yang iblis sendiri datang untuk menyesatkan dan juga untuk memastikan orang tersebut tidak melakukan hak Allah Subhanahu wa taala. Saya bagi tahu tadi bahawa syaitan ni dia ada pasukan-pasukan dia tersendiri. Ada satu kisah di zaman dahulu seorang soleh, di mana orang soleh ini dia tidak pernah meninggalkan sembahyang berjemaah di masjid. Jadi sepanjang hari 5 waktu memang dia akan pergi solat berjemaah di masjid. Jadi kalaulah dia tak pergi sembahyang jemaah sekalipun, maka itu akan menjadi perkara yang sangat memberatkan dan membebankan kepada orang soleh tadi. Maknanya nak cerita, setiap kali sembahyang memang dia akan pergi masjid, tak pernah tinggal sembahyang berjemaah, sehingga hatinya dengan masjid sangat terikat, sehingga dia merasakan bahawa kalau dia solat kat rumah ni, solat dia seolah-olah tak sah. Begitu kuat hubungannya dengan masjid Allah Subhanahu wa taala. Pada satu hari orang soleh tadi, kerana dia begitu kuat hatinya dengan masjid, maka syaitan yang dihantar kepada orang tadi bukan syaitan biasa, tapi iblis ni. Satu hari orang tadi nak pergi sembahyang, tiba-tiba hujan lebat. Pada waktu subuh gelap, hujan yang sangat lebat, sehingga kalau dia keluar takut-takut akan memudaratkan dirinya. Tak nampak jalan, hujan lebat lagi, takut terjatuh, takut cederakan diri.
Akhirnya hujan yang sangat lebat menyebabkan dirinya susah untuk keluar. Dan dia daripada kalangan orang yang miskin, yang tak mempunyai pakaian yang banyak. Hanya 3 helai pakaian yang dimiliki oleh orang soleh pada pagi tersebut. Dia pun kata tak apalah, hari ini tak pergi sembahyang subuh di masjid lah, sembahyang di rumah kerana hujan lebat. Hujan yang lebat ni hadirin hadirat dirahmati oleh Allah. Kalau kita buka kitab fiqh ibadat, kalau hujan yang sangat lebat boleh menggugurkan kewajipan sembahyang Jumaat. Sembahyang Jumaat boleh tergugur wajib kalau hujan yang sangat lebat. Tapi ingat, zaman sekarang tak boleh dah hukum tu. Kerana zaman sekarang kita dah ada kereta, dah ada motor, dah ada segala kemudahan, dah ada bas, dah ada segala macam. Ini berbalik kepada zaman-zaman dahulu. Ataupun kalau ada tempat, ada kedudukan orang tersebut yang tidak mempunyai kenderaan, tak ada kemudahan dan segala macam, tak ada jiran nak hantar, jiran tak ada kereta, tak ada motor, semua kemudahan tak ada. Kalau hujan yang sangat lebat sehingga kalau dia keluar boleh menyebabkan mudarat kepada diri, maka gugur kewajipan sembahyang Jumaat. Ini ada disebut dalam kitab-kitab mazhab Syafi'i. Jadi kedudukan orang soleh tadi adalah begitu keadaan, sampai dia tak boleh nak pergi sembahyang subuh. Akhirnya dia mengambil keputusan, tak apalah, pagi hari ini aku sembahyang di rumah sahaja. Dia pun bentangkan sejadah dan hendak mengangkat takbir. Waktu nak mengangkat takbir, tiba-tiba terdetik dalam hatinya bahawa dia merasakan seolah-olah dia tak layak untuk sembahyang di rumah. Kerana apa? Ini baru hujan. Belum tentu lagi aku akan mendapat mudarat kalau aku merempuh hujan ni. Belum tentu lagi aku tak selamat. Mungkin boleh jadi aku selamat sampai ke masjid. Jadi dia pun nak mengangkat takbir, tiba-tiba dia pun tak jadi angkat takbir dan dia pun keluar daripada rumah nak pergi sembahyang subuh. Dalam hati ada sedikit kerisauan kalau terjatuh ke, kalau apa-apa pun terjadi. Tapi oleh kerana dia merasakan bahawa ini tak boleh jadi sebab untuk dia tinggalkan sembahyang subuh berjemaah, dia pun keluar. Tawakal ala Allah, keluar. Nak jadikan cerita, kebetulan memang dia pun jatuh. Dia pun jatuh habis basah semua baju-bajunya. Dia pun balik ke rumah. Bila balik ke rumah, dia pun tukar baju. Jadi diberitahu tadi bahawa dia ada 3 helai baju. Dia pun tukar baju yang kedua dan dia pun berbisik dalam hatinya, kan dah kata tadi dah jatuh, jadi tak apalah, kali ini aku sembahyang di rumah saja. Dah mengangkat takbir buat kali kedua, tiba-tiba terdetik lagi dalam hati dia, aku kan ada lagi pakaian yang baik, pakaian yang bagus yang boleh pergi sembahyang lagi ni. Bukannya aku tak ada pakaian. Tadi jatuh kali pertama, okey betul, tapi kali kedua belum tentu aku akan jatuh. Mana tahu kali kedua dia selamat sampai ke masjid. Mana tahu kali kedua ni Allah permudahkan jalan nak pergi ke masjid. Dia pun keluar kali kedua. Sampai kepada tempat yang dijatuh 2 kali pertama, dia pun berhati-hati. Oh, ini tempat tadi aku jatuh, kena hati-hati. Teruskan perjalanan sampai ke separuh perjalanan. Tadinya jatuh, yang kedua jatuh dalam longkang. Bahagian dari ujian yang Allah berikan kepada orang soleh. Jatuh dalam longkang, habis semua bajunya, balik semula ke rumah. Balik semula ke rumah, tukar baju yang ketiga. Tukar baju yang ketiga, baju yang terakhir, tak ada baju lagi dah. Lepas ni kalau jatuh, lepas ni kalau kotor, tak ada lagi baju nak pakai untuk sembahyang subuh. Dia pun kata tak apalah, ini saja satu-satu yang baju yang aku ada. Kalau aku jatuh lagi, kalau jadi apa-apa, silap-silap tak boleh sembahyang subuh hari ini dah. Dia pun menyediakan tempat untuk sembahyang, nak mengangkat takbir buat kali ketiga. Tiba-tiba terdetik lagi dalam hati dia, mungkin boleh jadi baju ini diselamatkan. Mungkin boleh jadi aku tak jatuh pada kali ini. Mungkin aku akan juga dapatkan pahala sembahyang subuh berjemaah dengan baju yang terakhir yang aku ada. Tak jadi untuk angkat takbir kali ketiga, dia pun keluar lagi. Keluar lagi sampai ke tempat yang pertama dia jatuh, dia berhati-hati. Sampai tempat yang kedua dia jatuh, berhati-hati. Dia pun meneruskan perjalanan dengan selamat. Nak sampai beberapa langkah ke masjid, tiba-tiba dia nak jatuh, tapi jatuh kali ini dipegang oleh seorang lelaki. Nak sampai masjid dah, jatuh lagi. Tapi bila dia nak jatuh, dipegang oleh seorang lelaki dan ditarik dan diselamatkan orang tadi. Dia pun merasa gembira. Dia pun tanya, terima kasih Tuan kerana membantu aku dan sebagainya. Kata lelaki sama-sama, tak apalah, kamu pergilah. Orang lelaki ni pula kata, tidak bisa, kau pula pagi-pagi buta ni, tak ada kerja nak bantu aku ni. Tadi jatuh kali pertama tak tolong, jatuh kali kedua tak ada orang tolong, jatuh kali ketiga ada orang tolong. Dia pun, wahai Tuan, siapakah kamu? Kata orang lelaki tadi, itu bukan urusan kamu.
Aku dah bantu kamu, kamu buat kerja kamu, saya buat kerja saya. Kau buat kerja kau, aku buat kerja aku. Dia kata tak boleh, aku kena tahu juga siapa kamu. Tadi aku jatuh kali pertama kau tak tolong, aku jatuh kali kedua kau tak tolong, jatuh kali ketiga baru kau nak tolong. Apa pasal? Orang tadi muka tu, itu bukan kerja kau. Aku dah tolong kau senyap-senyap, pergi jelas bayang. Dia pun paksa, akhirnya dia bagi tahu, aku adalah iblis. Terkejut dia bila dia dengar aku adalah iblis. Apa pasal kau iblis nak tolong aku daripada jatuh? Kata iblis, tadi waktu engkau jatuh dua kali pertama, bila mana engkau balik semula ke rumah kerana semangatnya engkau nak pergi balik sembahyang, Allah Subhanahu wa ta'ala menggugurkan semua dosa kau. Yang kali kedua, bila mana engkau jatuh, kau balik semula ke rumah, tukar pakaian, pergi semula ke masjid, Allah Subhanahu wa ta'ala telah menggugurkan semua dosa ahli keluarga kau. Kali ketiga, bila mana engkau jatuh, memang aku tahu kau akan balik ke rumah dan kau akan usahakan balik semula ke masjid. Kali ketiga ni, kalau kau balik semula ke rumah, tukar baju, nak pergi semula masjid untuk sembahyang berjemaah, dan saya Allah Subhanahu wa ta'ala akan gugurkan semua dosa ahli qaryah ni. Kau ingat senang-senang nak suruh aku tengok je Allah Ta'ala gugurkan semua dosa ahli qaryah ni dengan semata-mata kerana kau. Ini bahagian daripada apa? Bahagian daripada kejahatan syaitan kepada manusia. Memang takkan biarkan manusia membuat perkara kebaikan. Dan syaitan takkan sama sekali redha bila mana mendapati orang-orang yang digugurkan dosanya, kerana tujuan syaitan adalah satu, matlamat dan objektifnya hanya satu, sesuai dengan apa yang telah iblis bersumpah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala yang dikisahkan dalam Al-Quran, la ughwiyannahum ajma'in. Kan iblis setelah dihalau oleh Allah daripada syurga dan segala panjang ceritanya, apa janji iblis kepada Allah di hadapan Nabi Adam? La ughwiyannahum ajma'in. Aku akan pastikan semua bangsa Bani Adam ini aku akan sesatkan. La ughwiyannahum ajma'in. Semua bangsa manusia ini, bangsa zuriat Adam ini akan aku sesatkan. Kerana dia aku dikeluarkan daripada syurga, maka semua daripada bangsanya aku akan usaha untuk sesatkan. Objektifnya hanya satu, iaitu memastikan manusia masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala, memastikan manusia tak buat kebaikan, memastikan manusia sentiasa berada dalam kesesatan, memastikan bangsa Bani Adam sentiasa berada dalam keadaan dilaknat, dalam keadaan maksiat, dalam keadaan serba kekurangan dan segala macam. Ini adalah objektif dan juga matlamat, satu-satunya matlamat yang ada pada iblis. Yang yang saya nak sebutkan tadi adalah bahagian daripada perbezaan pasukan-pasukan syaitan dan iblis yang dihantar untuk menyesatkan manusia. Jadi disebutkan di sini bahawa begitu juga keadaan iblis atau syaitan yang dihantar kepada golongan ilmuwan. Berbalik kepada apa yang kita bincang tadi, kepada golongan-golongan ilmuwan, orang-orang alim, bisikan iblis kepada mereka tak sama dengan bisikan kepada orang yang tidak alim. Bisikan ke iblis, syaitan kepada orang-orang alim adalah lebih berat lagi daripada bisikan kepada orang-orang awam. Kerana apa? Kerana bisikan kepada mereka tak boleh jadi kalau bisik biasa-biasa, jangan solat ke, jangan tak puasa, jangan minum arak apa semua. Ini memang orang-orang alim tak buat. Bukan semualah, maknanya bukan sifat tabiat orang-orang alim secara zahir. Mereka bersolat, berzakat dan juga sebagainya. Jangan tak tutup aurat. Mana ada orang alim tak tutup aurat? Tapi bisikan yang diberikan oleh syaitan kepada orang-orang ilmuwan adalah untuk menanam sifat ujub dan sifat takabur. Yang ini tidak dibisikkan oleh iblis kepada orang jahil ataupun kepada orang yang bukan alim. Bagaimana perbezaan tadi apa yang dibisikkan oleh iblis? Wahai fulan, kamu tak pernah ke baca ayat Quran yang Allah sebutkan kedudukan orang yang alim? Kamu tak pernah ke baca hadis bahawa orang-orang alim akan paling dimuliakan oleh Allah di padang mahsyar? Kamu tak nak ke jadi orang alim kerana darjat orang alim adalah tinggi di sisi Allah? Malaikat akan kembangkan sayap kepada kamu, seluruh makhluk Allah yang lain, sehinggakan hidupan-hidupan di laut juga akan istighfarkan untuk kamu bila kamu jadi alim. Ini bahagian daripada bisikan syaitan kepada orang alim.
Dan syaitan akan lupakan orang tadi seumpama hadis-hadis ayat-ayat Al-Quran yang mencela kepada orang yang berilmu. Kerana dalam Quran juga bukan sahaja ada ayat Al-Quran yang mengangkat martabat darjat orang-orang berilmu, tapi ada juga bahagian daripada ayat-ayat Al-Quran yang menceritakan tentang celaan dan juga balasan azab yang sangat pedih daripada Allah kepada orang-orang yang berilmu. Dalam Al-Quran Allah bagi tahu, lima taf'aluna 'ala Allahi ma la lima taquluna 'ala Allah ma la taf'alun. Kenapakah kamu nak menceritakan sesuatu tentang Allah kepada apa yang tidak kamu lakukan? Yakni pandai bercakap tapi tak pandai buat. Dalam hadis Nabi SAW ada bagi tahu tentang orang yang paling akan disiksa oleh Allah, yang paling pertama akan dimasukkan ke dalam neraka Allah, fa'alimun bi'ilmihi lam ya'malan mu'adzabun fin nari qabla 'abidul awsan. Disebut dalam satu bait syair dalam satu kitab fiqh mazhab Syafi'i oleh Imam Ibn Ruslan dalam kitab Matan Az-Zubat namanya. Salah satu kitab yang masyhur dalam fiqh mazhab Syafi'i. Imam Ibn Ruslan sebutkan fa'alimun bi'ilmihi lam ya'malan. Seorang alim yang tidak beramal dengan ilmunya, mu'adzabun finnari, dia akan diazab di dalam neraka Allah, qabla abidul awsan, sebelum Allah Ta'ala mengazab penyembah-penyembah berhala. Yani sebelum Allah masukkan penyembah berhala dalam neraka, sebelum Allah kenakan siksaan yang berat kepada orang-orang yang syirikan menyembah berhala tadi, orang pertama yang diazab oleh Allah adalah fa'alimun bi'ilmihi lam ya'malan, orang alim yang tidak beramal dengan ilmunya. Jadi peringatan seumpama ini dilupakan oleh syaitan kepada orang-orang alim, dilupakan oleh syaitan kepada orang yang semangat nak belajar ilmu, supaya jangan tengok kepada balasan siksaan daripada Allah, tengok saja apa ganjaran yang Allah berikan. Ini bahagian daripada bisikan syaitan kepada orang-orang yang berilmu. Syaitan tak bisikkan kepada orang yang berilmu supaya janganlah belajar, jangan sekian, jangan tu, tak ada apa pun kamu belajar ni, tidak. Tapi dia akan nampakkan supaya apa? Supaya niat orang tadi belajar bukan kerana keredaan Allah seperti mana pergolongan pertama yang kita sebutkan, tapi niatnya nampak kepada kedudukan yang ditawarkan oleh Allah, nampak kepada apa ganjaran yang ditawarkan oleh Allah bila mana dia jadi orang yang alim. Hasilnya nanti dia akan menjadi seorang yang ujub, yang merasa takjub dengan dirinya. Ujub ni bahagian daripada sifat yang antara yang paling tercela daripada penyakit hati. Yang merasakan takjub, merasa takjub, ditahukan takjub, merasakan apa istilahnya, bukan pelik, ataupun merasakan dirinya tu adalah berbangga diri. Mungkin lebih kurang maknanya berbangga diri dengan dirinya, kedudukan dirinya. Jadi bila mana seseorang ada sifat ujub, maka dia akan merasakan orang lain itu adalah di bawah daripada dia. Dia akan merasakan orang-orang yang lain itu adalah kelasnya tu, levelnya tak sama dengan dia. Bahagian daripada apa? Kerana hasil daripada apa yang dibisikkan oleh syaitan, dan kerana dia tidak mempunyai niat untuk menuntut keredaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sangat simple syaitan nak merosakkan kepada manusia ni. Orang alim ada bahagian daripada gangguan syaitan. Orang yang ahli ibadah juga ada bahagian daripada gangguan syaitan. Para awliya Allah juga ada bahagiannya. Para sahabat macam kita ceritakan tadi juga ada pasukan-pasukan yang dihantar oleh syaitan. Kerana apa? Memang tugas syaitan la ughwiyannahum ajma'in. Mereka bersumpah, iblis bersumpah di hadapan Allah, semua daripada bangsa Bani Adam ini akan aku sesatkan. Jadi berhati-hatilah kalau kita tergolong daripada kalangan orang-orang pelajar ilmu. Dan juga bila mana kita menasihati kepada anak-anak dan juga kepada orang lain dalam menuntut ilmu, jangan sesekali menasihatkan dengan menawarkan kepada mereka, nampakkan kepada mereka di hadapan itu daripada apa yang mereka belajar adalah mendapat hasil keduniaan. Ini bahagian daripada kita boleh sebutkan bahagian daripada tidak tepatnya tarbiyatul aulad, tarbiyah kepada anak-anak oleh ibu bapa,
Bila mana menasihatkan kepada anak-anak daripada ilmu yang dipelajari, hasilnya adalah dapat kerja yang bagus, tak susah macam ayah, tak susah macam ibu, dapat gaji yang lumayan, boleh beli kereta besar macam jiran sebelah, boleh beli rumah besar macam jiran sebelah, boleh dapat gaji yang bagus, hidup senang. Semua yang ditawarkan adalah unsur-unsur keduniaan. Bahagian daripada apa? Ini salah satu step untuk kita tawarkan perkara keduniaan dalam menuntut ilmu. Apa salahnya kalau ditawarkan tadi adalah kalau jadi orang yang berilmu, maka kamu akan lebih tahu tentang hukum-hukum Allah, kamu akan lebih dekat dengan Allah, akan lebih disayangi oleh Allah dan juga sebagainya. Ini bahagian daripada apa yang disebutkan di sini. Azan dulu ke macam mana? Ada azan dulu? Teruskan 2 minit ya. Antara tanda ulama akhirat yang disebutkan, golongan pertama tadi, iaitu dipanggil sebagai ulama akhirat, pertama sekali adalah mereka tidak mereka orang pertama yang beramal dengan perkara-perkara baik dan menjauhi perkara-perkara larangan. Jadi orang yang paling takut kepada Allah kan para ulama. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Orang yang paling takut kepada Allah adalah orang-orang alim. Jadi antara tanda seseorang ini adalah ulama akhirat. Tapi jangan suka-suka menilai. Kita baca buku ni, bukan kerja kita untuk menilai, ini alim akhirat ni, ini ustaz dunia, ini ustaz akhirat. Tidak. Untuk kepada diri kita sendiri, bukan untuk kita menilai kepada orang lain. Jadi jangan ada sikap bila kita nak baca benda ni, kita pula yang hukum, ni ustaz dunia ni, ustaz ni ustaz akhirat ni lah. Kerana itu bukan tugas kita. Tapi kita pelajari adalah untuk kembalikan kepada diri kita. Kalau diizinkan oleh Allah untuk kita tergolong daripada kalangan orang yang berilmu, maka jangan sesekali kita mempunyai sifat-sifat yang demikian. Kita akan sama insya-Allah.
dan menjauhi perkara mungkar. Bukan orang pertama yang melarang orang lain, tapi orang pertama yang buat. Orang pertama yang melakukan ma'ruf, orang pertama yang menjauhi mungkar. Bukan orang pertama yang suruh orang lain buat ma'ruf, tetapi kepada dirinya orang pertama yang melakukan. Dan yang kedua, iaitu orang yang para alim, para ilmuwan yang tidak mencampuri pemerintah kecuali untuk urusan menasihati mereka. Ini salah satu bahagian yang besar. Ada satu kitab yang dikarang oleh guru kami Syekh Nuruddin Marbu Al-Banjari Al-Makki, menghimpunkan lebih kurang 40 hingga 50 hadis, ceritakan tentang makanatul ilmi wal ulama, kedudukan ilmu dan ulama. Dan ada bahagian besar daripada hadis tersebut adalah menceritakan tentang ulama sultan, ulama pemerintah. Ini berlaku daripada zaman dahulu lagi, iaitu golongan yang suka duduk dengan pemerintah untuk mendapat tempat di kalangan hati pemerintah. Yang menghalalkan kepada apa kejahatan yang dibuat oleh seorang pemerintah, mengharamkan kepada apa yang tidak disukai oleh seorang pemerintah, bukan kepada apa yang tidak disukai oleh syariat, dan juga apa yang disukai oleh syariat dihalalkan. Ini dipanggil sebagai ulama sultan. Banyak hadis-hadis yang Nabi mencela kepada golongan-golongan yang demikian. Ada seorang ulama besar pada zaman dahulu, Al-Imam Izzuddin bin Abdul Salam. Beliau ni kalau dalam majlis pengajian, cara untuk dia tegur anak-anak murid dia yang ada daripada kalangan mereka yang suka mengambil hati pemerintah. Dia kalau duduk dalam majlis dia akan bagi tahu setiap kali dia berhenti untuk tawakuf pengajian, jadi untuk berhenti sesi pengajian dia takkan berhenti di hujung bab. Ini contoh kita bincang bab pertama, tapi kalau Imam Izzuddin bin Abdul Salam, dia takkan berhenti di hujung bab pertama. Dia akan ambil sedikit daripada bab yang kedua, dia akan bacakan sedikit, baru dia akan berhenti. Dan dia akan pesan kepada anak-anak murid dengan beritahu, ana la uridu an aqifa ilal bab. Aku tak suka untuk berhenti di bab. Maknanya berhenti di hujung bab. Dia bagi tahu tu dengan dua makna. Makna yang pertama, supaya anak-anak muridnya tidak berhenti di hujung bab, tapi tengok dahulu apa yang dibincangkan dalam bab yang seterusnya, supaya dia tahu nanti pengajian akan datang apa bab yang dibincangkan. Pengajaran kedua yang dia nak bagi tahu kepada anak-anak muridnya, aku tak suka berhenti di bab. Bab ni ada dua makna. Bab dalam bahasa Arab, babun dalam bahasa Arab maknanya adalah pengkelasan. Kan bab pertama, bab kedua, bab ketiga. Bab tu bahasa Arab lah. Makna yang kedua kepada bab, apa bab? Ulul albab, apa babun? Pintu. Dia nak bagi tahu kepada anak-anak murid, aku tak suka orang berdiri di hadapan pintu. Dan dia nak bagi tahu kepada anak murid dia supaya jangan berdiri di hadapan pintu pemerintah. Bahagian daripada cara ulama-ulama dahulu tegur kepada orang-orang alim di hadapan mereka dengan cara kiasan. Ada pengajaran dari sudut ilmu, ada pengajaran dari segi membentuk syakhsiah diri seorang alim. Jadi dia bagi tahu, aku tak suka untuk berhenti di hadapan pintu. Jadi maknanya apa? Jangan tunggu di hadapan pintu pemerintah. Bahagian daripada apa? Adab menjadi seorang ulamaul akhirah. Ini antara dia punya alamatnya, tandanya adalah tidak berdamping dengan pemerintah kecuali untuk menasihati kepada perkara tertentu dan untuk memberikan pengajaran-pengajaran tertentu. Dan yang terakhir, alla yakuna musri'an ilal fatawa. Ini penting. Ini tidak cepat dalam mengeluarkan fatwa, tidak cepat dalam mengeluarkan pandangan. Kalau ada orang yang lebih alim, guru kami Dr. Usama Sayyid Al-Azhari, beliau guru hadis kami di Mesir dah. Baru-baru ni beliau datang ke Malaysia dan beberapa kali dah datang buat pengajian di sini. Ada orang yang tanya fatwa kepada beliau, fatwa yang perkara-perkara yang boleh dibincangkan di peringkat orang-orang alim yang ada di sini. Dia jawab, bila dia kata, Allah yakuna indakum mufti. Kamu di sini di negara kamu tak ada mufti ke? Orang tanya pun tadi tersengih, ada mufti tuan guru. Kalau ada mufti, tanyalah mufti. Kamu pergi tanya aku jauh-jauh ni apa pasal?
Ada mufti daripada kalangan kamu, tanya mereka dahulu. Ini bukan bahagian daripada mereka ni tak nak bagikan ilmu, tapi bahagian daripada adab para ulama. Mereka tidak akan mengeluarkan fatwa bila mana ada orang yang ahlinya di tempat-tempat yang tersebut. Zaman dahulu ulama-ulama kita kalau nak bermusafir pergi berhijrah ke satu tempat, mereka nak buka kelas pengajian, mereka cek dahulu di negara tersebut siapa ada orang alim. Dan takkan dibuka pengajian, takkan disampaikan majlis ilmu kalau belum lagi meminta restu kepada orang-orang alim yang ada di negara tersebut, di daerah tersebut. Bahagian daripada apa? Sifat tawaduk yang perlu ada kepada seorang ilmuwan. Bukan terlalu cepat mengeluarkan pandangan. Apalagi kalau bukan orang yang alim. Kalau orang alim pun disuruh oleh syariat kita supaya jangan cepat dalam mengeluarkan fatwa, apalagi kepada orang yang tidak alim. Ini juga satu perkara yang sangat perlu diperhatikan. Jangan cepat untuk keluarkan pandangan, jangan cepat untuk keluarkan komen, jangan cepat untuk bid'ahkan orang, untuk syirikkan orang dan segala macam. Kecuali setelah dipelajari perkara tersebut, tanya dahulu kepada orang yang lebih alim macam mana masalah ini, baru dikeluarkan pandangan. Bahagian daripada adab untuk menjadi seorang ulamaul akhir. Yang kedua, saya bagi tahu tadi adalah Imam Al-Ghazali rahimahullah sebutkan di sini 3 golongan orang yang menuntut ilmu. Orang yang menuntut ilmu untuk mendapat keridhaan Allah. Bahagian pertama, bahagian kedua dan ketiga insya-Allah kita akan bincang pada pertemuan kita akan datang. Alhamdulillah taufiq wal hidayah. Allahumma salli ala Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa na'udzubika min qalbin la yakhsha' wa na'udzubika min amalin la yuqbal wa na'udzubika min du'ain la yustajab bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu wa sallam ala khairi khalqi